Salam sejahtera dan salam Sarawak Kesayang bersama saya Janet Bennett. Tumpuan berita, Kerajaan Sarawak akan mengumumkan nilai pendapatan yang direkodkan sepanjang tahun lepas pada minggu hadapan. Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zahari Tun Datuk Abang Peng beritahu hasil keseluruhan pendapatan itu akan diumumkan selepas mesyuarat Kabinet Sarawak. Dalam pada itu, beliau turut memberi bayangan bahawa jumlah pendapatan Sarawak sehingga Disember 2022 adalah 2 kali ganda berbanding dengan hasil 4 tahun yang lepas. Kita punya akaun revenue kita up to December 2022. Kalau dibanding dengan 4 tahun yang lepas, revenue kita adalah 2 kali ganda. Nak berbelas-belas lah. Saya ada lagi single digit untuk Sarawak berevenue kita. Saya akan umumkan secara official next week after the cabinet meeting. I have to inform my colleague first. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam Majlis Sekalung Budi Perkhidmatan Awam Sarawak SCS di Pusat Konvensyen Borneo Kuching BCCK pada malam Sabtu. Datuk Petinggi Tan Sri Abang Zohari menambah, beliau optimis nilai pendapatan Sarawak itu juga akan terus mencatatkan pertambahan pada tahun mendatang. Justru Premier Sarawak berkata, dalam hasil pendapatan yang sentiasa meningkat itu, beliau percaya Sarawak akan berjaya mencapai visi menjadi negeri maju pada tahun 2030. Sementara itu, seramai 22 mantan anggota Perkhidmatan Awam Sarawak telah diraikan dalam Majlis Sekalung Budi SCS itu. Setiausaha Kerajaan Sarawak, Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Mazuki berkata, majlis tersebut diadakan bagi menghargai serta mengenang jasa mereka sepanjang berkhidmat dengan SCS. Walau bagaimanapun, berkat kerja semangat berpasukan antara kita dengan kepimpinan politik, maka kita sama-sama dapat memberi perkhidmatan sebagaimana yang wawasan yang amat berhormat Premier kita agar Sarawak akan menjadi Sarawak maju menjelang 2030. Senarai mantan penjawat awam yang diraikan dalam majlis tersebut adalah seperti tertera. Hadir sama dalam majlis tersebut, Isteri Premier Sarawak Puan Sri Dato' Amar Jumaani Tun Tuanku Bujang, Timbalan Premier Sarawak Datuk Seri Profesor Dr. Sim Kui Hien, Speaker Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfia Awang Nasar, Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak Datuk Seri Dr. Stephen Murundi Utom, Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, Timbalan-timbalan Menteri Kerajaan Sarawak dan div-div jemputan lain. Terdahulu pada tengah hari Sabtu, Datuk Petinggi Tan Sri Abang Zohari meneruskan kunjungan rumah terbuka sempena Tahun Baru Cina di Sibu. Dengan semangat mendekati serta beramah mesra bersama masyarakat kaum Cina di negeri ini, beliau serta rombongannya berkunjung ke rumah beberapa pemimpin tempatan. Datuk Petinggi Tan Sri Abang Zohari memulakan kunjungan rumah terbuka di kediaman Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak, Michael Tiang Minty, di mana beliau serta jemputan lain menyempurnakan simbolik menggaul Yisang. Premier Sarawak serta rombongan kemudiannya melawat ke rumah terbuka pemancar Cina daerah Sibu, Datuk Jason Tai, sebelum meneruskan kunjungan ke kediaman Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Tasik, Cheng Jing E. Kehadiran beliau di situ telah disambut mesra oleh Cheng serta keluarganya dengan para tetamu turut berkesempatan menyempurnakan simbolik pemotongan kek. Datuk Petinggi Tan Sri Abang Zohari mengakhiri kunjungannya di rumah terbuka Temenggung Cina bahagian Sibu, Datuk Vincent Lau Li Ming. Sejurus tiba di situ, beliau serta rombongan disambut dengan tarian singa yang dilakukan sebagai tradisi membawa tuah. Premier Sarawak bersama Datuk Vincent serta jemputan lain seterusnya melakukan simbolik memotong kek. Rumah terbuka tersebut turut dihadiri beberapa ketua masyarakat dan ketua kaum KMKK dari sekitar Sibu. Turut serta dalam rombongan kunjungan rumah terbuka ini ialah Timbalan Premier Sarawak Datuk Seri Profesor Dr. Sim Kui Hien serta isteri Datin Sri Eng Ong Siok Yen,
Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak selaku Menteri mengiring Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah serta isteri Datin Sri Zuraini Abdul Jabbar, Timbalan Menteri Pendidikan Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak Datuk Dr. Anwar Rapai serta isteri Datin Dr. Hanizah Zainal Abidin serta Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak Undang-Undang Perjanjian Malaysia 1963 dan Hubungan Negeri Persekutuan Datuk Sharifah Hasidah Syahid Ahmad Ghazali. Laporan seterusnya, Kesatuan Kebangsaan Dayak Sarawak SDNU boleh dijadikan platform untuk memperlihatkan semangat perpaduan komuniti tempatan yang tinggi di negeri ini. Menurut Menteri Industri Makanan, Komuniti dan Pembangunan Wilayah Sarawak Datuk Seri Dr. Steven Rundi Utom, usaha yang lebih efisien harus dilakukan dengan kerjasama SDNU sekaligus menjalankan peranan masing-masing dalam menelusuri arus pemodenan demi membentuk perpaduan dan keharmonian komuniti. So, kita itu, we must be innovative enough, whether in leadership, economy, social well-being, and so on. As a community, we must work together. Learn to respect each other. Learn to respect each other before you get respected by others. If you have a leader, that leader must be respected by you first. Then only others will see us as a strong bond within the community. I have no right to teach you. I have no right to advise you. But my heart calls me to do so. So therefore, since you're calling me here, I'm so grateful to be here, to be part of you, to be part of SDNU. Even though I'm not a member of SDNU, but I want the SDNU to be the platform for us to show or showcase to the world that we can be united together. Beliau berkata demikian ketika menyempurnakan SDNU New Year Thanksgiving Gathering 2023 di Kuching pada Sabtu. Datuk Seri Dr. Steven Rudy menambah, hubungan baik dalam masyarakat berbilang bangsa tidak boleh dijadikan taruhan oleh mana-mana pihak yang mempunyai agenda pribadi. Jelasnya, ancaman pelbagai krisis berbentuk penindasan dari segi ekonomi, politik dan sosial yang menjadi halangan keharmonian dan perpaduan rakyat perlu diatasi dengan baik dan berhemah. Unity cannot be taken for granted. So is this peace, so is this so-called harmony, so we have to nurture this. As part of the community, we must play our role to nurture this so-called harmony, unity, people who live in Sarawak, whether they're from the other side, from Semenanjung or from here. But most important is, please make sure that our community is regarded as such. We must be also respected as a community. Do not or try less not to be associated with a very so-called adverse direction in life. Terdahulu, Presiden SDNU Tan Sri William Mawan Ikom dalam ucapan ringkasnya berkata, program SDNU itu membuktikan semangat kerjasama ahlinya dari seluruh cawangan di Sarawak dalam mengeratkan hubungan dengan komuniti sekaligus memperkuatkan lagi suasana harmoni di samping mengekalkan identiti dan ciri bangsa masing-masing. Hari itu kita bersantai. Nothing more, nothing less than that. But what we are trying to show here, the best we can. Hari semua choir, semua branches itu contribute. Not so much of the amount of donation they put in terms of cash in kind, but it shows that the spirit we can do. In fact, 1 or 2% you can just put in the money. Now, biar hampa kita sehari-hari tulis. So malam petang kita menggunakan pala sama rino kita itu rino kasih ini. Nyalai tu dari negara kita. Dalam program sama, Datuk Seri Dr. Steven Rudy turut memberikan sumbangan sebanyak RM50,000 masing-masing kepada SDNU dan Serakup Induk Dayak Sarawak SIDS bagi menjalankan aktiviti-aktiviti persatuan. Pada majlis itu juga, SDNU menerima sumbangan sebanyak RM25,000 daripada Adun Tamin, Christopher Gira Sambang dan RM30,000 daripada Tan Sri William Mawan Ikom.
Beralih ke perkembangan di Matu, dengan pemimpin di peringkat akar umbi perlu mempunyai kemahiran dalam menggumpul serta memproses data bagi menyelesaikan isu yang wujud dalam kalangan komuniti. Menurut Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Integriti dan Ombudsman Datuk Moshid Diraja Dr. Juanda Jaya, kemahiran tersebut penting untuk menggerakkan masyarakat agar menjadi lebih maju sejajar dengan pelan Kerajaan Sarawak menerusi Strategi Pembangunan Pasca COVID-19 PCDS 2030. Dalam hal ini, beliau menyambut baik penganjuran Bengkel Latihan Penggerak Masyarakat, anjuran Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan Universiti Sains Islam Malaysia USIM dalam melatih pemimpin peringkat akar umbi di daerah Matu. Saya amat berterima kasih dengan pihak Universiti Sains Islam Malaysia yang sudi turun padang jauh ke daerah Matu untuk membimbing penggerak-penggerak masyarakat yang terdiri daripada NGO yang ada di daerah Matu, JKKK, Jawatankuasa Masjid Surau dan pelbagai jawatankuasa yang ada di kampung termasuk kepimpinan pelajar di sekolah menengah untuk melatih daya kepimpinan kepada pemimpin-pemimpin akar umbi ini. Sebagaimana yang kita ketahui, negeri Sarawak ada pelan yang panjang PCDS 2030 untuk menjadi negeri yang maju. Jadi ini inisiatif yang cukup baik peringkat akar umbi melatih pemimpin-pemimpin akar umbi tentang kepimpinan. Bukan kepimpinan yang biasa tetapi kepimpinan yang terlatih mengumpul data, menganalisis data dan mencari jalan penyelesaian bagi isu yang wujud di peringkat akar umbi. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita semasa majlis perasmian Bengkel Latihan Penggerak Masyarakat Daerah Matu, Sarawak di Masjid Daerah Matu pada Jumaat. Beliau berharap hasil dari program itu, daya kepimpinan pemimpin akar umbi akan meningkat dan boleh membantu kerajaan Sarawak mencapai cita-cita menjadi maju pada 2030. Terdahulu semasa mengadakan lawatan kerja di sekitar Matu, Datuk Moshid Diraja Dr. Juanda yang juga adun Jemoreng berkata, pertubuhan kemasyarakatan harus menggiatkan aktiviti-aktiviti mereka di kampung. Bagi tujuan itu, beliau menggesa pihak Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK untuk memohon awal dana bagi membolehkan mereka melaksanakan aktiviti masing-masing. Alhamdulillah kita telah lepas daripada isu COVID. Jadi kita mahu semua organisasi kemasyarakatan yang ada dalam kampung dapat bergerak aktif memastikan aktiviti-aktiviti yang sihat berjalan dengan lancar di kawasan kampung. Peruntukan untuk JKK adalah dikhususkan bagi memastikan kegiatan dalam kampung itu semakin banyak, peralatan keperluan JKK juga dapat ditambah dan dipertingkatkan. Demikian juga harapan saya kepada pihak sekolah agar peruntukan itu dimanfaatkan sepenuhnya. Bahkan sewaktu bertemu dengan pihak JKK, sekolah dan masjid, saya menawarkan agar apa saja aktiviti mereka pada tahun ini agar awal dipohon dan kita insya-Allah akan membantu aktiviti-aktiviti yang akan berjalan sepanjang tahun ini. Lawatan kerja itu bertujuan mengagihkan geran projek kecil luar bandar MRP berjumlah keseluruhan RM259,000 kepada JKKK, Persatuan Ibu Bapa dan Guru, PIBG, Jawatankuasa Masjid Surau serta Kelab dan Persatuan D22 lokasi sekitar Matu. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya, Janet Bennett. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal UKAS.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. #Menjabar Fakta, salam UKAS.